Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Hari ini kita bincang mazhab ataupun firqah Duruz yang ramai pengikutnya di Lebanon. Mereka adalah kumpulan yang berpecah daripada golongan pelampau Syiah yang pernah menegakkan Daulah Fatimiyah di utara Afrika. Pengikut pada seorang yang bernama Muhammad bin Ismail Ad-Durzi yang berbangsa Turki. Setengah ulama menyatakan dia berbangsa Parsi dari Iran. Dia menjadi penyokong kuat kepada Raja Al-Hakim bi Amrillah yang mengaku menjadi Tuhan, dan dia dengan beraninya mengisytiharkan raja itu sebagai Tuhan di salah sebuah masjid di Bandar Qahirah, Mesir. Lalu mengajak orang ramai beriman dan beribadat kepadanya. Tetapi golongan Durzi melaknatnya dan tidak menghormatinya lagi. Berpecah lagi. Mereka menyatakan bahawa mereka adalah pengikut pada Hamzah bin Ali Az-Zawzani Al-Farisi yang bergelar Al-Hadi, yang juga menjadi salah seorang yang rapat dengan Raja Al-Hakim bi Amrillah. Al-Hakim memerintahnya supaya menerima jawatan pemimpin menyuruh ke arah pahaman Ismailiyah dengan diberi gelaran As-Sanadul Hadi, sandaran pada Al-Hadi, dan perintah supaya menjadikan lembah Taim sebagai pusat kegiatannya. Abu Al-Hakim bi Amrillah menghilangkan dirinya untuk melepaskan kekotoran murid-muridnya. Dia akan kembali semula apabila kezaliman dunia ini sampai ke kemuncak. Ini ajaran kalangan ini. Bahkan mereka berpendapat bahawa Al-Hakim diangkat ke langit. Macam Yapin ada Tuhan, ada kerajaan langit ni. Dan akan kembali semula untuk menghisapkan orang-orang kafir. Terlalu payah untuk mendapat rojokan berhubung dengan ajaran mereka kerana mereka sangat merahsiakannya. Mereka tinggal berasingan daripada orang ramai, iaitu di kawasan Bukit Bukau dan pegunungan di Lebanon. Ini lain dengan Hizbullah. Hizbullah ialah mazhab Imamiyah Ja'fariyah. Ini kumpulan lain. Jangan satu tak boleh. Hizbullah tu ialah kumpulan Imamiyah Ja'fariyah yang masih dianggap sebagai orang Islam. Kumpulan Durzi ini berasingan. Masih ada di Lebanon. Walau bagaimanapun mereka adalah pecahan daripada mazhab Ismailiyah Batiniyah. Di antara perkara yang menjadi i'tikad mereka ialah yang pertama tanasukh,
yakni makna tanasul itu berpindah ruh orang yang sudah mati ke dalam jasad orang lain. Kerana jasadnya sudah mati dan ruhnya masih hidup. Mereka berkata juga bahawa iblis zahir dalam jasad Nabi Adam. Kemudian ke dalam jasad Nabi Nuh. Kemudian ke dalam jasad Nabi Ibrahim. Kemudian ke dalam jisim yang jasad Nabi Musa. Kemudian ke dalam jisim dan jasad Nabi Isa. Kemudian ke dalam jisim Nabi Muhammad salawatullah wasallam wa ala nabiyina wa ala anbiya ajma'in. Ajaran mereka tak ada kena dengan Nabi-Nabi dan Rasulullah. Sengaja seletkan, sebutkan nama Nabi ini. Dan mereka pula berkata bahawa syaitan itu zahir ke dalam jisim Nabi Adam. Kemudian ke dalam jisim Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh, yang melahirkan bangsa Semitik, bangsa Yahudi, bangsa Parsi, bangsa Arab, berumpun Semitik, pecah. Sam bin Nuh AS. Yafis bin Nuh melahirkan bangsa Cina, India, Melayu dan lain-lain. Ham melahirkan bangsa Afrika. Kata mereka, syaitan masuk dalam Sam bin Nuh. Kemudian ke dalam jisim Nabi Ismail. Kemudian ke dalam jisim Yusha. Iaitu Yusha bin Nun, pemuda yang mengiringi Nabi Musa AS, berjumpa Nabi Khadir. Iaitu Nabi yang memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Nabi ni tak ada kena dengan mereka ni. Mereka bubuh nama saja. Kemudian ke dalam jisim Sam'un As-Safa. Termasuk kalangan Nabi juga Sam'un. Kemudian ke dalam jisim Ali bin Abi Talib. Masuk dan Sayyidina Ali. Kemudian ke dalam jisim Qaddah. Salah seorang pemimpin golongan Quramitah yang menyerang Kaabah yang kita baca minggu lepas. Yang kedua, percayaan mereka roh orang-orang yang sudah mati kembali semula ke dunia, ke dalam jasad kanak-kanak yang baru dilahirkan. Ini termasuk dalam agama Shinto Jepun. Yang tadi termasuk dalam ajaran agama Hindu. Bahkan termasuk dalam pengaruh yang ada fikiran setengah orang Melayu. Orang Melayu yang masa Hakim Bakri Paman dulu ni masih percaya buaya, harimau dan macam-macam jelmaan daripada orang zaman dulu. Datuk nenek dia dalam buaya, dalam ni. Ini sebenarnya pengaruh agama Hindu yang bercanggah dengan ajaran Islam. Tapi masih jadi perbualan orang tua-tua. Apa jadi masalah ialah perkara ini tak ditakdirkan, menyebabkan fahaman bercelaru masuk dalam masyarakat dengan cara yang tidak disedari. Yang ketiga, beriktikad Injil dan Quran dengan cara memilih ayat yang boleh ditakwil dan meninggalkan ayat-ayat yang tidak boleh ditakwil. Mereka berkata juga Al-Quran itu diwahyukan kepada Salman bin Farisi, sahabat Nabi Salman bin Farisi, yang asal Parsi. Kemudian diambil oleh Muhammad dan dia menisbahkannya pada dirinya. Dan mereka menamakan Al-Quran dalam kitab-kitab mereka dengan Al-Masturul Mubin, ubah nama Quran. Ini antara kesesatan mereka. Tak ada kena-mena dengan Salman bin Farisi. Salman bin Farisi adalah sahabat yang disayangi oleh Nabi SAW, yang asalnya agama Majusi, kemudian agama Kristian. Bila padri-padri memberitahu akan zahir Nabi akhir zaman, Salman bin Farisi mencari Nabi akhir zaman sampai di Madinah, bekerja di kebun orang Yahudi, dan mendapat berita Nabi sudah berhijrah.
Lalu Salman menemui Nabi SAW dan melihat tanda-tanda kenabian, terus masuk Islam. Terus masuk Islam. Dan dipuji oleh Nabi SAW. Dihormati para sahabat radhiyallahu anhum. Dan disebut dalam tafsir surah Jum'ah dan tafsir surah Muhammad yang menyebut kaum yang mengganti bangsa Arab memperjuangkan Islam. Ada hadis. Bila sahabat tanya, siapa mereka itu? Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu orang Arab berpaling daripada Islam, Tuhan tukar kaum lain memperjuangkan Islam. Dan mereka tidak seperti kamu. Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Lalu Nabi tebuk bahu Salman, innahum min qaumi hadha. Law kana dinu was-suraya lanalahu rijalun min al-furs. Mereka daripada kaum dia ni, kaum Salman. Kalau bintang itu, kalau agama berada di bintang Suraya, nasib dicapai oleh beberapa tokoh-tokoh daripada negara Parsi. Negara Parsi ini lahirnya ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali, Al-Jurjani dan lain-lain lagi. Ini semua ulama yang asal dari Iran. Dan ada lagi di akhir zaman yang kita tak tahu. Ajaran ni Dorzi tak ada guna dengan Salman Al-Farisi. Saja guna nama saja. Yang keempat, mereka cenderung kepada tidak mengerjakan ibadat dan menegakkan jihad kerana mereka beriktikad bahawa Raja Al-Hakim Amrillah telah menjelma kepada mereka pada awal tahun 408 Hijrah. Lalu menggugurkan perintah sembahyang, puasa, zakat, haji, jihad, wilayah kepimpinan dan syahadah, hukum saksi. Mereka membatalkan hukum-hukum agama dan rukun-rukun Islam, menyebabkan mereka jadi kafir dengan sebab itu. Rawafid ataupun Rafidah, ini satu mazhab lagi. Mereka pada asalnya ialah orang-orang yang berpisah daripada Imam Zaid bin Ali rahimahumullah. Imam Zaid bin Ali ini salah seorang imam dalam mazhab Syiah daripada mazhab salaf yang mujtahid, yang dihormati oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dan mengaji mereka. Cuma nama Imam Zaid digunakan. Golongan Rawafid ini berpisah dengan Imam Zaid bin Ali rahimahumullah kerana Imam Zaid mengaku Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma adalah sahabat Nabi yang ulung, yang mulia. Dengan sebab itu mereka marah pada Imam Zaid. Tetapi mereka enggan mengikut di mana perkataan Rafidah atau Rawafid itu dia perkataan Ar-Rabdu yang berarti enggan. Kerana mereka enggan ikut Imam Zaid bin Ali radhiyallahu anhu, maka mereka dengan golongan yang enggan, Rawafid, enggan. Menurut pendapat setengah ulama, orang yang menggelarkan mereka dengan nama itu ialah Al-Mughirah bin Sa'id, seorang ulama. Apabila mereka enggan mematuhi Imam Zaid dan membiarkannya sehingga dibunuh oleh musuh, Imam Zaid ini mati syahid macam Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dibunuh, Imam Zaid juga dibunuh. Menurut Al-Makhrizi pula, mereka ialah golongan yang melampau kasih kepada Ali karramallahu wajhah dan melampau benci kepada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Aisyah radhiyallahu anhum. Setengah ulama mengatakan ini antara fahaman mereka. Golongan ini juga mempunyai i'tiqad yang lain daripada kita. Di antaranya ialah mereka berkata tidak layak menjadi khalifah melainkan daripada anak cucu Ali. Orang lain tak layak jadi khalifah. Tidak wajib berjihad melainkan setelah lahirnya Imam Ar-Ridha yang diseru dari langit supaya dipatuhi perintahnya. Allah mewajibkan sembahyang 50 fardu, kata mereka.
pada tiap-tiap hari dan malam, tetapi mereka bersembahyang dalam 3 waktu saja. Cakap je 50 waktu. Tapi sembahyang 3 waktu je. Tak cukup 5 waktu. Memusuhi malaikat Jibril kerana silap menurunkan wahyu. Salah orang turun wahyu. Patut turun pada orang lain, turun Nabi Muhammad. Menjadikan imam-imam seperti Tuhan dan menyembah kubur imam-imam itu dan lain-lain lagi. Ajaran yang membawa mereka terpesong daripada ahli Islam. Oleh kerana itu, jangan puja kubur ni. Puja kubur ni termasuk dalam ajaran puak-puak ni. Termasuk juga dalam orang Melayu pun ada yang puja kubur ni. Walaupun mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi tak sedar masuk pahaman-pahaman salah ni dalam pahaman tanpa dia sedari dengan kejahilan. Pergi puja kubur, menazar ke kubur, gosok-gosok kubur puja. Ini termasuk ajaran sesat. Kisaniyah, satu mazhab dia, Kisaniyah. Di antara mazhab Syiah melampau juga ialah Al-Kisaniyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Kisan, yang bergelar Abu Amrah. Setengah ulama menyatakan dia adalah hamba kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan ada juga ulama yang menyatakan bahawa dia adalah murid pada Muhammad bin Al-Hanfiyah radhiyallahu an. Muhammad bin Al-Hanfiyah ni ialah anak Sayyidina Ali. Dia berhamba, bukan pada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Anak Sayyidina Ali juga, lain pada Hasan dan Husain. Masih syahid Muhammad bin Al-Hanfiyah ni. Muhammad bin Al-Hanfiyah tak ada apa-apa. Mereka guna nama dia. Mereka sangat ta'assub pada Muhammad bin Al-Hanfiyah. Mazhab Al-Kisaniyah ini banyak terpengaruh dengan ajaran agama Hindu. Seperti mempercayai bahawa ruh orang yang telah mati berpindah ke dalam jasad orang yang hidup di dunia. Di antara perkara yang menjadi akidah mereka ialah bahawa bagi tiap-tiap sesuatu itu ada zahir dan ada batin. Sebagaimana adanya roh dan jasad. Mentakwil hukum-hukum syarak yang berkait dengan sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Adanya sembahyang batin, puasa batin, zakat batin, haji batin. Mentakwilkan sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain dengan beberapa orang pemimpin mereka. Apabila mencapai darjat taat pada pemimpin itu, maka masalah syariah boleh ditinggalkan. Bila siapa peringkat kasih lalu pada pemimpin, maka tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah haji lagi. Setengah daripada mereka kurang percaya pada hari kiamat. Tak percaya pada hari kiamat. Mereka mempercayai bahawa imam mereka akan kembali semula ke dunia. Dalam perkara ini mereka seperti mazhab As-Sabaiyah, supun As-Sabaiyah. Tetapi imam mereka Muhammad bin Al-Hanfiyah, salah seorang anak Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang bukan Fatimah radhiyallahu anha. Bukan Sayyidatina, bukan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Mereka percaya bahawa Muhammad bin Hanafiyah masih hidup lagi. Dia tinggal di Bukit Radwa, dikawal oleh singa dan harimau. Singa seekor, lima seekor duduk kawal Muhammad bin Hanafiyah, duduk di Gunung Radwa. Dari matanya keluar air dan madu, tak payah makan nasi. Tubik air ikut mata, tubik air sebelah mata tubik air, sebelah mata tubik madu. Dan dia akan keluar di akhir zaman. Akhir zaman akan keluar. Sebahagian pengikut ni tinggal di Madinah. Di Madinah, tempat juga orang haji pergi, di Madinah. Dan ada di antara mereka yang berniaga di pasar-pasar Madinah ini. Berkata penyair mereka kathir, memuja Muhammad bin Hanafiyah.
Syair ni disebut Muqaddimah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun sebut syair ni. Ada pembetulan sikit saya baca. Syair yang dibaca mereka ialah ala innal a'immata min Quraisyin walatul haqqi arba'atun sawa'u aliyun wa thalathatu min banihi humul asbatu laysa bihim khafa'u fasibtun sibtu iman wa birrin. Fasibtun bukan bistun, fasibtun antu salah je. Fasibtun sibtu imanin wa birrin wasibtun ghayyabathu karbala'u wasibtun la yadhuqul mauta hatta yaqudal khayla yaqdumuhu al-liwa'u taghayyaba la yura fihim zamana biradwa indahu asalun wa ma'u. Sedap syair dia. Bahasa Arab pula tu. Bahasa Arab. Setengah kita dengan bahasa Arab ni tapi makna dia ini ajaran dia. Artinya ingatlah sesungguhnya imam itu mestilah dari kalangan Quraisy. Yang sebenarnya menjadi pemimpin itu adalah 4 orang. Ali dan 3 orang anaknya. Mereka itulah cucu Nabi yang tidak boleh disembunyikan. Iaitulah cucu iman dan takwa, yakni Hasan radhiyallahu anhu. Dan cucu yang hilang di bumi Karbala, Husain radhiyallahu anhu. Dan cucu yang tidak akan merasai mati. Sehinggalah dia memimpin tentera dengan menunggang kuda yang dihadiri oleh bendera Muhammad bin Hanafiyyah radhiyallahu anhu. Ini tak mati lihat kita mereka. Yang menghilangkan diri tidak dilihat kerana mereka bersama masa. Dia bersembunyi di Gunung Radwa. Di sisinya air dan madu. Ini kejayaan dia. Ibn Khaldun sebut syair dalam muqaddimah dia. Kalau baca muqaddimah Ibn Khaldun akan bertemu dengan syair ni. Taib perkataan Radwa, Ibn Khaldun bertemu dengan syair ni. Selepas berlalunya beberapa zaman yang mencabar, tiba-tiba mazhab Al-Kristiani ini berpecah pula kepada mazhab yang berkhilaf dan berbeza pendapat di antara satu sama lain. Pecah mazhab pula. Jadi Syiah ni banyak mazhab dia. Kita boleh baca satu mazhab. Wallahu a'lam. Kita sambung minggu depan. Kita baca jilid yang ketiga. Sirah. Fiqh Harakah dari Sirah Nabawiyah. Muka surat 1. Selepas mukaddimah tak baca. Bab 1, gerakan sebelum peperangan Mu'tah. Mu'tah ialah perang yang berlaku di Jordan. Nama tempat Mu'tah. Kita akan baca kisahnya. Sebelum Mu'tah berlaku peristiwa-peristiwa. Yang pertama, pembukaan Farak. Pembukaan kota Khaybar memberi kesan yang besar kepada penduduk di sekitarnya. Khususnya di kalangan bangsa Yahudi dan kabilah-kabilah Badawi di sekitar semenanjung Arab. Mereka menyadari bahawa kekuatan negara Islam yang baru lahir itu tidak boleh diperkecilkan sama sekali. Bila Yahudi kalah di Khaybar, kota yang teguh, bahawa mereka sedar Islam yang ada kekuatan. Ketika Rasulullah SAW tiba di Khaybar, Baginda SAW telah mengarahkan Muhaisah bin Mas'ud menghubungi kaum Yahudi di daerah Farak. Farak ini satu daerah. Bagi tujuan mendakwahkan mereka supaya menganut Islam. Malangnya mereka sengaja berlengah untuk menentukan sikap. Sengaja buat lengah-lengah. Apabila Khaybar sudah ditawan oleh badan tentera Islam, mereka mula berada dalam ketakutan. Bila Khaybar jatuh, takut. Mereka takut. Ekoran dari itu, mereka telah menghantar rombongan berjumpa Rasulullah SAW untuk tujuan perdamaian. Rasulullah SAW bersetuju menerima perdamaian dengan syarat pihak Yahudi
tadi menyerah separuh hasil parak. Seperti mana syarat yang ditetapkan kepada penduduk Khaybar sebelum itu. Rasulullah menerima perdamaian. Kerana Quran mengatakan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya musuh-musuh itu cenderung kepada perdamaian, hendaklah berdamai dan bertawakal kepada Allah. Kerana dalam konsep hubungan antara bangsa, Islam mendahulukan perdamaian. Bila orang ajak damai, kita terima perdamaian. Kenapa? Matlamat kita nak mengislamkan orang sebanyak-banyaknya. Ataupun dia tunduk di bawah kerajaan Islam, melihat keadilan Islam itu. Itu tujuannya. Nanti mereka tipu. Allah Ta'ala sebut lagi lepas ayat itu. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Jika sekiranya mereka itu hendak menipu kamu, cukup Allah menolong kamu. Allah berjaminan. Orang tak boleh tipu kita. Dia tipu pun akan membelit leher mereka sendiri. Allah Ta'ala selamatkan Islam ini. Oleh kerana itu, bila orang-orang Yahudi pada ajak berdamai, Nabi terima perdamaian. Dengan syarat-syarat yang dimeteraikan. Di antaranya ialah membayar hasil, membayar cukai. Ataupun mengambil sebahagian harta mereka. Dasar ini telah pun digariskan di dalam hukum-hukum ke atas harta faid. Seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr. Firman Allah Ta'ala, harta faid ialah harta yang diambil tidak dengan perang. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ayat 7 surah Al-Hasyr. Maksudnya, dan apa-apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya daripada harta penduduk negeri yang berlaku tanpa peperangan, maka bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kaum keluarga Rasulullah SAW, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang musafir yang perlu dibantu, supaya harta itu tidaklah berkisar kepada orang-orang kaya di kalangan kamu sahaja. Ini arahan Allah. Demikianlah keadilan ilahi yang maha agung dalam mengurniakan hak memiliki harta kepada Rasulullah SAW untuk keperluan sifat kemanusiaan yang ada pada diri baginda. Sungguh pun baginda dilantik menjadi Rasul Allah. Namun baginda tetap dituntut menunaikan kewajipan terhadap keluarga dan masyarakat. Harta adalah merupakan keperluan hidup untuk menunaikan kewajipan yang ditetapkan oleh Allah. Ia bukanlah matlamat hidup. Keperluan baginda SAW kepada harta tidak sama sekali membatalkan sifat kerasulan, juga zuhud yang ada pada diri baginda. Apa yang perlu dipahami bahawa tiada siapa yang lebih tinggi kezuhudannya daripada Rasulullah SAW. Sebenarnya ramai yang tersalah faham dalam menghurai dan memahami perkara ini. Mereka menafsirkan zuhud seolah-olah memaksa manusia menjadi malaikat. Terdapat juga di kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang berpahaman demikian, di mana ada di kalangan mereka yang mahu berpuasa selama-lamanya, bersolat sepanjang malam sehingga tidak ada masa untuk tidur, tidak mahu makan makanan yang lazat, tidak mahu berkahwin atau mendekati isteri, dan lain-lain lagi dari perkara-perkara yang dihalalkan. Allah berfirman, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibat minar rizq
Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma wal ithma wal baghy bighairi al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Surah Al-A'raf ayat 32-33. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad SAW, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan mereka juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya? Katakanlah, semuanya itu adalah nikmat-nikmat untuk orang-orang yang beriman dan juga yang tidak beriman. Dalam kehidupan dunia, nikmat-nikmat itu pula hanya tertentu bagi orang-orang yang beriman sahaja pada hari kiamat. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang-orang yang mahu mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau tersembunyi, dan perbuatan dosa dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar, dan diharamkannya kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu dengan tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya, dan diharamkannya kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Jangan bercakap perkara Islam kalau kita tak tahu sungguh-sungguh. Menunjukkan bahawa Nabi ada peruntukan negara bagi Nabi dan bagi keluarga Nabi. Zaman sekarang dia sebut gaji dan yang lain. Orang Nabi, dia Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala, dia seorang manusia berhajat pada makanan, pakaian, minuman dan tempat tinggal. Ada keluarga. Maka Allah memberi satu peruntukan besar pada Nabi SAW. Daripada harta faid ini, sehingga sebahagian daripada diberi pada Allah dan Rasul dan keluarga Nabi. Diberi khusus kerana keluarga Nabi diharamkan menerima zakat. Ahli bait tak boleh terima zakat. Maka Allah beri peruntukan daripada harta faid. Bila Islam memerintah negara yang besar, sudah tentulah harta terlalu banyak. Maka Nabi dapat harta yang banyak. Tetapi Nabi tak lalai dengan harta. Dengan makna zuhud ni bukan makna tak ada harta. Adalah salah mereka menganggap zuhud ni tak ada harta, minta sedekah, malah kerja. Ini bukan ajaran Islam. Zuhud ialah sifat yang diajar ilmu tasawuf yang membersihkan hati manusia. Ilmu tasawuf ilmu jaga hati, bukan jaga jasad. Jaga jasad ada ilmu lain pula, ilmu fiqh. Jaga akidah, jaga iman, ilmu akidah. Ini semua ilmu Islam. Disebut malaikat Jibril dengan iman, Islam dan ihsan. Ini tiga perkara dalam Islam yang mesti kita faham. Jangan ambil satu saja. Ada orang menafsirkan zuhud secara salah. Zuhud ni makna pakar-pakar yang buruk. Jalan tunduk je. Pernah disebut dalam satu cerita zaman Sayyidina Umar, ada seorang yang tunduk warung pada Sayyidina Umar. Jalan tunduk Sayyidina Umar, piak belakang dia. Katok belakang. Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu. Sayyidina Umar kata ni. Islam tak ajar macam ni. Islam tak ajar lemah-lemah begini. Ini katok Sayyidina Umar. Jangan. Ini kena faham. Makna zuhud, makna tasawuf itu apa dia? Tasawuf ni ilmu yang jaga hati. Jaga tubuh jasad ni lain. Tak salah kita pakai pakaian molek, tak salah kita ada kereta, tak salah. Tak jadi salah. Yang salahnya kita mengabdikan pada harta itu dengan hati kita. Lupa pada akhirat. Ini salah. Nabi diberi peruntukan yang banyak oleh Allah, disebut dalam Quran. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Nabi dan keluarga Nabi mendapat peruntukan yang besar. Oleh kerana itulah bila Nabi sudah wafat, Nabi tak ada pesaka. Zaman Abu Bakar, peruntukan masih ada pada keluarga Nabi.
Zaman Sayyidina Umar, bila Islam sudah melebar luas, banyak harta-harta, Sayyidina Umar memberi peruntukan pada isteri-isteri Nabi dan anak-anak Nabi dengan jumlah yang besar. Namun mereka tak lupa pada masyarakat. Mereka tak ada masyarakat. Tolong orang. Di sana ada bahagian anak yatim. Orang yang tak ada keluarga untuk jaga dia. Penjaga dia meninggal dunia. Orang miskin, pendapatan tak cukup. Orang yang putus belanja dalam perjalanan. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman gunakan bahagian Ibn Sabil, sama ada zakat ataupun faid ini, untuk membuat persinggahan tempat orang musafir. Bukan sahaja masjid, tempat tumbangan orang musafir. Kemudian tempat kemudahan makan minum dia. Menyebabkan orang musafir berkumpul di situ ramai-ramai. Bila orang musafir berkumpul ramai-ramai, menyebabkan orang pergi berjual di situ. Orang pergi berjual, orang berniaga di situ. Menyebabkan petani-petani, penternak bawa barang-barang dia di situ. Maka terbinalah bandar-bandar di wilayah Islam dengan cara ini. Bukan maknanya bila kerajaan berbelanja rugi duit, tidak. Bila kerajaan berbelanja daripada zakat, daripada faid, daripada bahagian Ibn Sabil dan sebagainya, bila ada kemudahan orang berkumpul. Bila orang berkumpul ada pasar. Bila ada pasar ada kegiatan. Bila ada kegiatan, duit banyak. Pertanian banyak. Perniagaan banyak, maka zakat banyak. Zakat jadi banyak dan cukai bagi orang bukan Islam banyak juga. Orang Islam wajib bayar zakat. Orang bukan Islam bayar jizyah, bayar kharaj. Menyebabkan ekonomi negara meningkat. Ini makna Islam. Dan Tuhan jadikan supaya harta itu diagih-agih. Tak dikumpul oleh kalangan tertentu sahaja. Kekayaan itu diagih. Mereka yang malah-malahlah. Itu cerita lain. Tetapi di sana ada orang rajin yang menjana ekonomi negara. Zaman Nabi ada orang cuba nak tunjuk warung. Nak semayang lama-lama tak boleh tidur langsung. Tinggal anak bini. Nak duduk masjid dia, duduk berzikir. Nak pakai anak balik. Sabar ke Nabi. Allah Ta'ala menurunkan ayat yang kita baca tadi. Yang kita baca punya tadi. Qul man haram min Allah tadi. Itu ayat ini ditujukan kepada sahabat-sahabat yang nak tunjuk warung ni. Allah Ta'ala tegur mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, man radiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang tidak suka ajaranku, maka dia bukan dari kalanganku, kata Nabi. Aku kahwin, ada isteri, ada anak, ada keluarga, aku makan, aku minum. Ada hari aku puasa sunat, ada hari aku tak puasa. Hak wajib tetap. Ada masa aku tidur, ada masa aku bertahajud. Bukan bertahajud sebanyak tak tidur langsung. Riwayat kitab-kitab tasawuf mengatakan setengah orang tak tidur langsung macam malaikat itu pelawak itu bahu. Kononnya kuatnya ibadat sampai tak tidur. Sehingga semaya subuh dengan wuduk semaya esok. Sampai begitu benar. Berdoa lalu. Kitab-kitab yang berdoa lalu ni. Ini bercangguh dengan ayat Quran. Bercangguh hadis Nabi SAW. Ada kitab-kitab lah ni. Kitab-kitab yang cerita macam ni. Semua riwayat yang bercangguh dengan Quran, dengan hadis kita kena tolak. Kitab tasawuf ke, kitab akidah, kitab apa ke, kena cek balik. Kerana setengah ulama kita bila kitab dia masuk belaka. Semua riwayat yang betul yang saya dimasuk habis, masuk Israiliyat. Tujuannya supaya orang belajar dengan berguru, guru yang mensyarahkan kemudian. Ini bahayanya kalau baca kitab sendiri tak ada guru. Guru yang mursyid, yang mengetahui hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni ada geni-geni bagaimana huraiannya, mesti ada orang yang faham. Rentetan sirah Rasulullah SAW dalam peristiwa ini menunjukkan tentang dasar keadilan negara Islam dalam melaksanakan pengagihan harta rakyat. Pengagihan wajib ditunaikan oleh perintah
oleh pemerintah, oleh kerajaan, terutamanya kepada mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Jangan agih pada orang yang tak perlu bantuan, orang yang senang dah. Ini ada orang senang dah minta bantuan juga. Ini silap. Satu kezaliman terhadap masyarakat. Tidak boleh. Ini hak orang yang memerlukan bantuan saja. Ini setengah tu, ibu bapa dia tulis surat, suruh terima kebajikan masyarakat. Padahal dia mampu, tak malu, dia mampu tolong ibu bapa dia. Di sana ada orang yang tak ada penjaga, tak ada, ini perlu lagi. Kalau kita buat kerja macam ni, kita rapah hak orang. Ini satu zalim dalam harta, tak boleh. Beri pada mereka memerlukan bantuan saja. Orang yang tak perlu bantuan, jangan ambil bantuan, kerana dia sudah ada, kena ada harga diri. Malah ni zaman sekarang ni orang tak ada maruah, tak ada harga diri. Dah ada duit pun minta bantuan juga. Ini silap. Memerlukan bantuan, ini tolong, disebabkan kemiskinan, kehilangan ketua keluarga anak yatim, terputus belanja ketika musafir dan lain-lain. Manakala mereka yang berada pula diperingatkan agar tidak lalai tentang tanggungjawab dan kewajipan terhadap masyarakat yang menjadi pendukung dan tapak kepadanya untuk mendapat harta. Orang kaya kena sedar, dia tak boleh harta kalau tak ada orang miskin. Seorang peniaga tidak akan mendapat keuntungan kalau tiada masyarakat yang menjadi pelanggan. Kena sedar. Petani tidak akan memperoleh apa-apa kalau tidak ada peniaga dan pengguna memberi hasil keluarannya. Orang petani kalau tak ada orang beli, tak ada guna. Tak ada peniaga, tak ada guna. Majikan tidak wujud tanpa buruh. Majikan tak ada kalau buruh tak ada. Kena ada orang bekerja. Pemimpin tidak akan bererti dan tidak punya sebarang nilai tanpa rakyat. Jadi pemimpin, rakyat tak ada. Pergi Pulau Tinggu, istilah saya jadi presiden. Rakyat dia kera dengan tikus. Mesti ada rakyat. Dan begitu seterusnya. Bagi semua peringkat manusia. Tuhan jadikan peringkat-peringkat. Harta yang begitulah seterusnya bagi semua peringkat manusia. Harta yang datang merupakan rezeki kurnia Allah melalui proses pusingan yang melibatkan semua lapisan hamba dan makhluknya. Maka dengan sebab itulah Allah memerintah supaya menunaikan kewajipan kepadanya pada harta dan pada masyarakat. Di samping tidak melupai kewajipan terhadap sesama makhluk dengan melalui peruntukan hukum zakat, nafkah, ghanimah, faid, hadiah, sedekah dan lain-lain. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik yang diluruskan oleh syarak. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Ayat ini berkait dengan iddah. Tempoh masa perempuan yang suaminya meninggal dunia. Walladzina tawaffawna minkum, dan orang yang mati kalangan kamu, yakni suami-suami yang meninggal dunia. Wa yadharun azwajan, mereka meninggalkan isteri-isteri mereka. Yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra. Hendaklah isteri itu mengambil iddah masa
tak boleh kahwin dalam masa 4 bulan 10 hari. Berdasarkan pada ayat ini, bahawa iddah isteri yang meninggal dunia suaminya ialah 4 bulan 10 hari. Dengan ijma' para ulama. Sama ada isteri yang sudah disetubui oleh suaminya itu ataupun tidak. Sama saja. Dihuraikan oleh hadis-hadis yang banyak yang menerangkan ayat ini secara praktikal. Bila orang tanya Nabi, tanya sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, bila ada suami meninggal dunia, lama mana iddah bagi isteri yang dijaga oleh suami meninggal dunia itu? Jelas ayat Quran mengatakan 4 bulan 10 hari. Senang para sahabat menjawab, kerana sudah ada hadis Nabi dan sudah ada ayat Quran. Kecuali ayat-ayat yang mengecualikannya. Disebut surah ayat. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang mengandung, ajalnya ialah setelah melahirkan anak. Kecuali perempuan yang mengandung, suami dia mati, maka iddahnya ialah bila melahirkan kandungannya. Tak ke lepas suami mati terus dia melahirkan kandungan, habislah iddahnya. Ini untuk perempuan yang mengandung. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan para ulama perempuan yang mengandung ini. Di sana ada setengah ulama sahabat, riwayat Ibn Abbas, mengatakan bahawa ikut iddah 4 bulan sehari juga. Ada ulama tidak kena ikut ayat Quran, kena ikut ayat yang mengecualikan itu. Ini pendapat yang biasa. Pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama pendapat begitu. Di sini timbulnya mazhab-mazhab dalam Islam dalam masalah cabang. Oleh kerana pahaman yang berbeza terhadap iddah perempuan yang mengandung ini. Mazhab Syafi'i dan mazhab yang sama dengannya, jumhur mengatakan perempuan yang mengandung iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Terdapat khilaf iddah hamba. Mengikut jumhur ulama, kebanyakan ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki mengatakan bahawa iddah kepada hamba berbeza dengan iddah orang yang perempuan yang merdeka. Iddahnya ialah 2 bulan 5 hari separuh. Kecuali pandangan setengah ulama, di antaranya Muhammad bin Sirin dan mazhab Zahiri. Mazhab Daud Az-Zahiri mengatakan bahawa iddahnya sama dengan orang lain, 4 bulan 10 hari juga. Ibn Sirin ini ialah kalangan ulama tabi'in. Zahiri ialah mazhab Daud Az-Zahiri, Ibn Hazmin yang berpegang dengan zahir ayat Quran. Terus pakai ayat Quran terus. Orang merdeka pun sama. Perlu diingat Ibn Sirin ini bukan sembarangan. Dia ni ialah ulama tabi'in yang alim dalam takbir mimpi. Dalam hukum-hukum fiqh dia agak lemah pandangan-pandangan dia. Antaranya Ibn Sirin mengatakan boleh jamak semayang pada masa mukim. Kalau sibuk doa lalu boleh jamak qasar. Ini pandangan Ibn Sirin. Pandangan Ibn Sirin dipakai oleh mazhab Syiah Imamiyah. Ibn Sirin adalah mazhab tabi'in. Yang dulu pada zaman mazhab 4. Pendapat jemaah. Ada orang nak pakai tu, jangan kita balas dalam masalah ini. Pendapat tu tetap dhaif. Dan Imam Nawawi menyebut dalam kitab Majmu', pandangan Ibn Sirin disebut. Kata Ibn Muhammad bin Sirin. Ibn Sirin ni masyhur dalam bab takbir mimpi je, tak boleh lawan dia. Pandai takbir mimpi. Dalam bab hukum fiqh ni agak lemah. Seterusnya Allah mengatakan fa idza balagha ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'altum bil ma'ruf.
bila sampailah iddah dia. Sebelum itu, mengapa disebut iddah sebanyak 4 bulan 10 hari? Di sana ada hadis mengatakan, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna Allah khalaqa ahadakum khalqa ahadikum yuj'u fi batni ummi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yub'athu ila al-malak fa yunfakhu fihi ar-ruh. Sesungguhnya kejadian seorang kamu dalam perut ibunya bermula dengan 40 hari menjadi nutfah. 40 hari darah beku, mani jadi darah. Bila sampai 40 hari. 40 hari jadi menjadi alaqah. Alaqah. Mula-mula darah, lepas tu jadi darah beku. Semua mudrah jadi daging. 40 hari lagi. Bersalut dengan tulang. Kemudian dimasukkan, malaikat masukkan ruh dalam jasadnya. Jadi 4 bulan 10 hari ini ialah tempoh kejadian manusia. Bila 4 bulan 10 hari itu tak jadi lagi, bermakna rahim dia bersih daripada adanya zuriat. Jangan bercampur aduk zuriat suami dulu, kalau dia nak kahwin pula tak tahu anak siapa dia. Ini hikmatnya. Ada hikmatnya. Bila sampai 4 bulan 10 hari, fa idza balagha ajalahunna, bila sampailah ajal mereka, tempoh mereka 4 bulan 10 hari, fala junah alaikum, tak menjadi salah pada kamu. Bima fa'al bil ma'ruf, apa yang mereka buat dengan cara yang baik, berkahwin. Jangan halang dia nak kahwin pula. Jangan teguh dia nak kahwin. Diizinkan oleh Allah boleh berkahwin. Wallahu bima ta'malun basir, bima ta'malun khabir. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu amalkan. Sama ada kamu amalkan itu mengikut sunnah ataupun tak ikut sunnah. Ikut Quran tak ikut Quran, Allah Ta'ala tahu semua. Ayat ini juga menunjukkan tempoh ini tempoh berkabung. Isteri berkabung dengan kematian suami dia dalam masa 4 bulan 10 hari. Ini pada isteri. Pada orang lain tak adalah 4 bulan 10 hari. Tempoh yang pendek. Ini menunjukkan bagaimana hubungan isteri dengan suami dia. Eratnya isteri dan suami. Maka Allah Ta'ala letakkan tempoh 4 bulan 10 hari. Bukan sahaja iddah, termasuklah masa dia berkabung dengan kematian suami dia. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada pada diri manusia. Ikutlah hukum Allah Ta'ala, selamat kamu dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.